Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurnia inayah idzinnya dapat sama-sama kita berkongsi satu perkongsian berkaitan dengan keyakinan kita terhadap iman, rukun iman dan segala yang terkait dengan rukun iman. InsyaAllah saya akan cuba kongsikan dalam jangka masa hampir sejam untuk cuba mengupas tajuk yang telah diberikan berserta dengan guideline. So saya mulakan dengan apakah itu yang dimaksudkan dengan iman. Iman ini kalau dalam masyarakat Malaysia kita juga digunakan dengan perkataan aqidah, juga terkait dengan perkataan tauhid. Nama-nama yang mempunyai perkaitan yang sangat dekat. Samalah secara asasnya bagi kita, masyarakat kita. Iman berkait dengan kepercayaan, keyakinan. Sebab tu diistilahkan oleh para ulama dengan at-tasdiqu bil qalbi. Yakin, percaya, membenarkan dalam hati. Dia bersifat kalau dalam bahasa moden zaman sekarang mindset. Percaya tak? Yakin tak dekat situ? Bila ada kepercayaan, di situlah berlakunya al-iqrar bil lisan. Betul, aku percaya disebut. Dia kat dalam je, dia belum nampak kepercayaan itu. Dia rasa cakap betul aku percaya. Kau pun percaya? Ya, aku percaya. Mulut keluar. Dan ketiga, levelnya diterjemah keyakinan dan kepercayaan itu bukan hanya kat dalam, dia dah keluar kata-kata. Akhirnya al-amal bil arkan atau al-jawarih diterjemah dalam bentuk praktikal amalan, dalam bentuk anggota tubuh badan kita semua melaksanakannya. Sebab itu dalam hal ini perkara yang sama dengan tauhid. Tauhid ialah kepercayaan, keyakinan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya semua benda akhirnya menyebabkan kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tauhid. Semua kita buat menyebabkan kita bersatu kerana Allah. So begitu juga aqidah berkaitan dengan apa kita kata aqidah. Root wordnya aqadah, akad. Kita akan buat akad bila kita percaya. Nak beli barang berapa ringgit ni? Ikan ni kami jual sekilo RM20. Mahalnya. Dia tak percaya dah tu. Tu konteks akad. Percaya. Okey, berapa? Gini. Okey, aku beli. Dia setuju, dia reda, dia terima. Mula-mula dia percaya. Okey, betul. Logik ikan ni memang mahal. RM20 ni kilo. Okey, percaya. Kemudian saya nak beli, dia cakap. Kemudian dia keluar duit. Tu contoh. Dia tak berkaitan dengan akidah yang kita cakap tentang agama, tetapi berkaitan dengan nak gambarkan aqadah ni kontrak berlaku bila ada kepercayaan, ada perasaan saling redha meredai. Akad nikah macam tu juga. Betul ke nak kahwin, percaya dah, kenal, maka akad itu akan berlangsung. Kita dengan bapa pengantin perempuan, isteri kita punya bapa, pak mertua kita berlaku akad. Bila kita percaya dan akad itu berlanjutan, bukan hanya sesama manusia tetapi dia berkait dengan dosa pahala semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tiga perkataan itu, iman, aqidah dan juga tauhid, adalah
intipati yang sama, merujuk kepada keyakinan dan kepercayaan. Sebab itu dalam hal ini, mungkin analogi mudah berkaitan dengan akidah selalu saya buat dalam bentuk akidah itu adalah satu bentuk ikatan, simpulan. Sebab tu akidah, iman ini benda yang dah bersimpul, dia tak terungkai dah. Berlakulah apa pun, dia dah memang tersemat. Aku memang percaya Allah, aku memang percaya kiamat, aku percaya, aku beriman dengan Quran, aku beriman. Kau cakap apalah tentang Quran, dah takkan berubah sebab dah tersimpul. Sebab tu analogi juga sebagai mukadimah saya gambarkan tentang anak yang nak pergi sekolah. Let's say darjah 1 pakai kasut sekolah. Takdirnya tak ada yang zip-on punya kasut. Pakai kasut macam mana? Pakai kasut yang ikat ada tali. Budak darjah 1 first time pergi sekolah, hari pertama. Siapa ikat? Tak bapa, mak akan ikat kan. Katakanlah anak belum pandai nak ikat tali kasut. Dia pergi sekolah, pergi. Siapa yang ikat tadi? Mak bapak dia ikat. Kalau dia belum pandai lagi nak ikat, berani tak dia nak buka? Tak berani. Kalau dia buka tali kasut tanpa dia belajar cara nak ikat, nescaya satu, dia boleh jadi terpijak tali kasut dia sendiri, jatuh. Atau kedua, lebih bahaya, terus tercabut kasut dia. Analogi yang cuba saya berikan macam tu juga berkaitan dengan akidah. Benda yang kita belum yakin, belum percaya, kita belum betul-betul faham, jangan nak dirungkai-rungkai. Belajar dulu. Jangan ambil yang dalam-dalam, ambil yang basic dulu. Kalau itulah ikatan, pegang ikatan dulu. Buat macam yang jadi sarung. Jangan nak dibuka-buka uraian. Contoh, kita belajar dah sifat 20. Kita pun belajar Allah wujud apa bagai. Itu contoh berkaitan dengan sifat 20. Kita kat Malaysia belajar macam tu. Maka pun timbul persoalan. Okey, Allah wujud, maka kita berani nak cuba dalam. Allah tu wujud. Mana Allah tu ada? Allah tu kat mana Dekat langit ke? Ke dekat bumi? Ke Allah, dia Tuhan. Suka hati dia lah duduk kat mana? Dah mula datang persoalan tu. Tapi kalau belum yakin, jangan. Belum belajar, jangan. Takut nanti terbabas. Kalau belum tahu, tanya dulu. Ayah macam mana ikat tali kasut? Tanya dulu. Jangan pandai-pandai, takut rosak nanti. Kalau betul tak apa. Kalau salah, habis sesat. Datanglah persoalan Allah kat langit. Sebab kita doa kat langit. Yang seorang lagi tak, siapa engkau ke Tuhan? Nak letak Tuhan tu kat langit? Suka hati Allah lah. Dia tu Tuhan, nak duduk mana-mana. Datang perdebatan seorang lagi. Habis tu kalau Allah tu ada kat mana-mana, Allah ada tak dalam poket baju kau? Dah mula timbul soalan-soalan mengarut. Dalam lagi kan dia tanya, Allah ada tak dekat tandas rumah kau? Mangkuk jamban rumah kau? Dah. Sebab belum sampai level, kadang-kadang boleh mengundang kepada kekeliruan dan kesesatan. Sebab tu dalam soal iman, benda yang sensitif, peringkat awal memang kena belajar dulu. Terima dulu yang asas. InsyaAllah daripada masa ke semasa kita tingkat. Sebab tu bab kepercayaan ni dia akan terikat. Dia mengikat diri kita. Sebab tu saya kaitkan juga dengan perkataan akidah, ikatan, supaya kita faham iman ini benda yang tersimpul, tersemat di dalam hati, yang tidak akan dirungkai. Silap hari bulan kita cuba rungkai, terlerai terus, tergugur terus akidah kita. Yang tu yang sampai jadi murtad lah, jadi ateis apa dan sebagainya. Wala'iyahzubillah. Okey, itu berkaitan dengan sekadar gambaran tentang ta'rifan akidah sebagai asas kepada memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pergi kepada next level, implikasi. Maka bila kita dah percaya di sana adanya agama yang kita yakin, kita percaya, maka kita akan mengucap sebagai pintu masuk kita kepada hidup beragama. Maka bila kita dah mengucap, dia mula dah tu sebenarnya. Bila kita mengucap, dah mula, tadi kita kata mula-mula at-tasdiqu bil qalbi, kita yakin, percaya. Tapi kita nak pegang sesuatu, kita akan keluarkan kata-kata. Macam tadilah, best lah buku tu, aku nak belilah. Nak beli. Baca edition aku tak kena ni, tak berkat aku baca, aku beli. Maka nak beli tu macam mana? Mula cakap, bang macam mana saya nak beli, kat mana nak jual, kat mana nak bayar. At least kita akan tanya, mulut keluar. Lepas tu, mula kita beli. Saya nak beli buku ni. Kita dah memang yakin. Keimanan itu dah terjelma dengan kata-kata. Last kita keluar duit, kita terima buku. Confirm angkat tu selesai. Maka gitulah gambaran yang saya nak berikan tentang iman itu benda kat dalam.
Dan cuba tengok ayat-ayat Al-Quran. Bila sebut iman, dia biasa mesti berkait dengan amal. Saya bagi contoh. Ayat umum, banyak tempat. Innalladzina amanu. Sambungan dia apa? Wa amilus solihat. Dia mesti dengan amal. Iman saja tak sempurna. Iman saja tak cukup. Iman itu akan sempurna dengan amalan. Dan biasa amalan itu terjelma sama ada qaul, kata-kata ataupun perbuatan. Dia akan datang jadi kemas, jadi kuat bila iman itu didahulukan dengan kepercayaan yang tidak ada ragu-ragu. Bila ada ragu-ragu tu masalah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa agama, ada beberapa perkataan yang mengundang maksud ragu-ragu. Seperti syak. Kita pun ada istilah syak wasangka. Ada juga namanya al-waham. Ada namanya al-dhan. Itu antara perkataan-perkataan yang membawa maksud 50%, 20%. Ya, aku macam percaya tapi macam tak percaya. Tu tak settle. Iman kita masih goyang. Orang yang beriman, dia terus, betul aku nak beli buku ni. Aku akan faham, aku akan yakin, aku pegang. Itu berkaitan dengan tangga-tangga tingkatan keimanan seseorang. Orang yang beriman dia 100%. Kau percaya tak Nabi-Nabi Rasul-Rasul? Aku semua percayalah, tapi ada ya beberapa Nabi Rasul aku macam, ya ke? Kisah Nabi Ibrahim, ya ke sampai main bakar-bakar api? Ya, yang tu aku tak boleh terima, tak boleh nak brain. Itu cabaran. Tak sempurna iman dia. Sebab tu kita sebagai seorang Muslim, mukmin, kita yakin percaya 100%. Quran, aku Quran, aku percaya. Kau gila kau tak percaya Quran. Tapi minta maaf, aku bila cakap tentang hudud-hudud ni aku tak berapa nak percayalah. Tak boleh pakailah zaman sekarang. Mana sesuai. Kita pula Malaysia, kita pula ada masyarakat macam tak sesuai. Ada masalah iman dekat situ. Sebab tu jangan ada syak, jangan ada waham, jangan ada zon. Percaya 100%, yakin dengan 100%. Sebab tu bila sebut tentang iman, kita akan sebut rukun iman yang 6. Pada rukun iman yang 6, yang pertama beriman kepada Allah 100%. Asal daripada Allah, Quran 100%. Kedua, beriman kepada apa? Malaikat. Semua kita beriman. Malaikat wujud, malaikat dengan peranan-peranannya, kita beriman 100%. Kerja malaikat, macam mana hebat malaikat? Dia tetap malaikat. Allah tetap yang maha hebat. Jangan pula hebat-hebat malaikat, tiba malaikat pula dia yang bagi rezeki. Tak, dia sekadar perantara. Kemudian beriman kepada kitab-kitab. Bukan Al-Quran saja, Taurat, Zabur, Injil, semua kita yakin datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tangan-tangan manusia selepas itulah yang mengubah makna, mengubah kandungan dan sebagainya. Al-Quran, mudah-mudahan Allah terus jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah pelihara Al-Quran. Cubalah orang nak buang satu huruf pun, orang akan perasan. Cubalah ada orang nak larikan makna dalam Al-Quran. Rahmatan lil alamin, cantik ayat tu sebenarnya. Tapi tangan-tangan manusia akan cuba mengulangi kesilapan yang lalu. Cuba konon atas nama tajdid, islah dan sebagainya, takut-takut jadi makin mengelirukan masyarakat. Akan ada orang yang kembali menegur dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita katakan beriman kepada kitab 100%, malaikat 100%, Allah 100%. Begitu juga dengan para nabi rasul. Kita beriman semua sekali. Begitulah juga dengan hari akhirat. Kita tidak ada ragu-ragu, yakin hari akhirat itu pasti, dengan syurga neraka. Kita yakin semua sekali perjalanan kita menuju akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, beriman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. 100% kita yakin dan percaya semua itu datang dengan izin dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hal ini kita orang yang beriman, kita percaya semua sekali. Sebab itu bila kembangkan di sudut iman tadi kita kata dia berkait dengan amal. Sebab itu ingat tak sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi didatangi dengan seorang pemuda yang
pakaiannya putih bersih, kemas orangnya, kilat hitam rambut, tersisir rapi, datang menghadap Nabi face to face, depan-depan, lutut menghadap lutut. Kemudian tanya Nabi, apa itu Islam? Akhbirni anil Islam. Nabi pun sebut rukun Islam yang 5. Akhbirni anil iman, bagi tahu aku tentang iman. Nabi pun sebut rukun iman yang 6. Kemudian ditanya tentang ihsan. Nabi pun jawab, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sebab tu iman dia tak habis dengan yang kat dalam. Tengok yang datang tadi itu yang semestinya maklum, hadis berkaitan dengan kedatangan Jibril alaihi salam dalam bentuk manusia. Tanya Nabi, nampak tak package dia datang 3 sekali. Dia mesti bercakap tentang iman, mesti dengan Islam. Kemudian diakhiri dengan ihsan, 3 elemen yang saling melengkap. Cuma kadang-kadang boleh berlaku dalam masyarakat, aku percaya tapi aku tak buat. Ustaz, don't worry, I'm still Muslim, but sorry Ustaz, I'm not a practicing Muslim. Tak jadi. Iman takkan stand alone. Iman itu diterjemah dengan Islam dia. Kau percaya tak? Akhirat percaya. Tapi tu kau tak semayang. Semayang ni benda lain. Itu personal sin. No. Dia akan, orang yang beriman dia akan beramal. Aku percaya. Semayang buat fiqah betul. Tetapi jangan kita asingkan fiqah seolah-olah fiqah itu tidak ada kaitan dengan iman. Dia bermula dengan keyakinan kita dengan ayat Allah. Quran. Ya, percaya Quran. Apa contohnya? Aqimus salah. Ayat Quran. Ayat Quran. Kalau ayat Quran aku percaya. Habis tu nak buat apa? Iman itu kita terjemah dalam bentuk tindakan. Aku kena semayang. Betul, aku semayang. Allahu Akbar. Siap dengan wuduk, siap dengan rukun, siap dengan syarat sah bagai, kita pun sempurnakan. Maka keterkaitannya, iman itu mesti dijelmakan dengan perbuatan. Maka kita semayang sesempurna mungkin. Bukan setakat semayang, siap dengan khusyuk, siap dengan tertibnya, semua kita jaga. Yang cantik tu tadi namanya ihsan. Kita buat habis baik. Kita sembah Allah. Kalau ikut rukun semayang je lah 13 tu. Dengan niat, dengan takbiratul ihramnya, dengan al-fatihah bagai. Kita jaga semua rukuk, sujud. Tetapi dengan ada ihsan, dapatnya khusyuk. Dapatnya dengan sempurna. Bukan setakat menutup aurat, disebut syarat sah. Sempurna kita dengan segala yang ada untuk buat sesempurna mungkin, seboleh paling hampir dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu ihsan. Sebab tu iman, Islam dan ihsan ini saling terkait. Dia tak berdiri sendiri. Dia saling melengkap antara satu dengan yang lain. Maka dalam hal ini, sebab itu kalau bolehlah saya nak bagikan analogi tentang iman, dia mesti ada amal. Dan amal itu namanya Islam. Cuba sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat, tengok satu surah yang selalu kita ulang-ulang. Paling kurang 17 kali kita ulang sehari kita baca. Surah Al-Fatihah. Dia panggil As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Cuba perasan macam mana dibahagi surah Al-Fatihah itu kepada 2 bahagian. 7 ayat bermula Bismillahirrahmanirrahim, berakhir dengan Waladdallin. 7 ayat itu dibahagi 2. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 4 ayat pertama ini berkait dengan iman, berkait dengan ilmu. Adapun Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ini berkait dengan amal. Kenapa saya katakan yang 4 pertama iman, 3 yang terakhir itu amal? Cuba tengok 4 ayat yang pertama tadi, ada tak kita sebagai manusia dalam ayat tu? Jawapannya tak ada. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, cerita tentang Allah. Dia pengampurah, dia maha pengasihan. Alhamdulillahi rabbil alamin, cerita tentang Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, tentang Allah, sifat Allah. Maliki Yaumiddin, dia Allah. Semua tentang Allah. Sekarang cuba tengok 3 ayat terakhir. Iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Dah ada kita dah. Iyyaka nasta'in, kami minta tolong. Kami ada, dah ada kami dah. Kita dah ada. Dan menarik, kami, bukan aku, kami.
Kemudian sampailah kepada ihdina, tunjukkan kami, ada kita. Dia amal, dah masuk amal. Dan akhirnya dia punya outcome yang kita nak pilih. Siapa? Orang yang kau beri nikmat. Mudah-mudahan itulah kita. Alaihim, mereka, kita. Orang yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang Allah marah. Jangan, bukan kita bukan. Waladhdallin, bukan kita mereka yang sesat. Sebab tu setengah ulama bila menafsirkan ayat ini, ya umum kita kata an'amta alaihim, orang mukmin, muslim, syuhada, salihin. Al-maghdub alaihim, biasa orang kata Yahudi. Ad-dhalin, orang kata Nasrani. Tidak ada ayat yang menggambarkan begitu. Tetapi kenapa ulama tafsir begitu? Yang ana suka nak kait, cuba tengok. An'amta alaihim, Allah beri nikmat kepada siapa? Orang yang ada iman dan dia beramal dengan iman dia. Itu kita mudah-mudahan. Kita beriman ada Allah, beriman dengan akhirat, beriman dengan Quran. Maka kita beramal dengan Quran. Bukan beramal dengan akal sampai tinggalkan Quran. Itu orangnya an'amta alaihim. Dia iman, dia ada amal. Dia ambil 4 ayat pertama, dipakai 3 ayat terakhir. Yang kedua, al-maghdub alaihim, yang marah. Siapa yang Allah marah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia tahu tapi dia tak buat. Siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi dia ada ilmu, dia yakin, tapi dia punya amalan tak berpandukan kepada apa yang dia percaya, dia imani. Ini kesilapan orang-orang Yahudi. Ilmu dia paling banyak, tetapi sayang apa yang diamalkan tak menurut apa yang Allah perintahkan. Ad-dhalin, siapa yang sesat? An-Nasrani. Kenapa? Nasrani iman dia salah. Tiba-tiba dia angkat Nabi Isa jadi Tuhan. Itu iman salah. Tapi amal dia Masya Allah sampai hari ni kita tengok orang-orang beriman kuat, orang-orang Kristian kuat amalan dia. Tetapi berpandukan kepada keimanan yang salah. Tak jadi. Amal saja pun tak dapat markah kalau imannya tak betul. Sebab tu jangan tiba-tiba kita pun terperangkap dengan kata-kata manis seperti lebih baik orang kafir yang berintegriti berbanding dengan orang Muslim yang korup. Betul, kita tolak, kita tak nak Muslim korup. Tetapi korup Muslim dia tetap ada iman. Dia mengucap. Berbanding dengan kafir, integriti lah macam mana dia sekalipun, dia tetap seorang kafir yang tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Ad-dhalin, sesat, tak ada apa nilai. Nanti ada orang marah kata, tak adil lah Islam siapa. Tak, ini sistemnya, ni hukum yang Allah dah create. Sebab tu macam mana masukkan dulu iman dalam diri kita. Ustaz, saya ni beriman kepada Allah tapi saya semayang ya Allah, kadang-kadang on off. Kita akan katakan dari sudut dakwahnya, alamak, tak apalah bang, at least abang dah mengucap abang beriman. Itu dari sudut dakwahnya. Walaupun sudut fiqahnya kita katakan, alamak sayanglah abang dah beriman tapi tak semayang, takutnya janganlah masuk neraka. Itu kita punya kefahaman. Maka kita akan katakan, bang tak apa bang, at least abang percaya. Abang tak semayang bukan abang tak nak semayang, cuma abang kurang kekuatan, malas, letih. Dosa-dosa besar tak semayang, tetapi dia tetap pada iman. Orang tak pakai tudung, dosa, tapi dia beriman. Betul Ustaz, saya percaya tudung ni wajib pakai, cuma saya rasa malu lah, muda lagi lah saya nak pakai tudung, nantilah insyaAllah saya pakai. At least iman tu ada, amal dia belum. Cuma kita nak mudah-mudahan sampai masa cepat-cepat dia berubah, bukan setakat iman tapi dia amal. Jangan pula tiba-tiba dengan kata-kata mengarut je, apa nak semayang-semayang ni, buang masa aku. Tu na'udzubillah, itu murtad. Boleh jadi murtad, itu boleh jadi kafir. Tudung mengarut nonsense, tak ada kerja aku nak pakai tudung, tu na'udzubillah. Jangan cakap macam tu. At least kita katakan iman tu dah ada, suburkan dengan amal. Sebab tu kita katakan iman dan amal adalah combination Islam dan juga iman. Iman dan amal, iman dan Islam. Sebab tu sebagai nak merangkumkan hubungan iman, Islam dan ihsan ini, saya cuba bagikan analogi dalam bentuk pokok. Pokok dekat mana? Paling penting bahagiannya akar. Akar tu yang paling penting. Dia bermula dengan benih. Sebab tu benih kena betul. Cuba tengok rukun Islam. Benih dia apa? Mengucap. Iman juga sebenarnya. Dia tak boleh lari. Islam memang mesti berkait dengan iman.
mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mesti bermula dengan iman tu dulu. Maka benih tu kena betul. Jangan tambah-tambah. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Nabi, tapi aku percaya Nabi Muhammad sahaja. Yang lain Nabi-Nabi aku tak percaya. Salah. Sebab tu kita kupas maksud syahadah itu. Kenapa la ilaha illallah? Bila Allah ada nafi, ada isbat. Allah saja, tak ada langsung Tuhan lain. Tetapi tentang Nabi, kita tak kata aku tak percaya semua Nabi Rasul kecuali Muhammad. Tak. Kita kata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita iktiraf, kita yakin Nabi itu pesuruh Allah. Tapi kita tidak sekali-kali menafikan mana-mana Nabi Rasul. Bahkan kita terima semua Nabi dan Rasul. Itu kena faham jelas. Sebab tu kita bukanlah na'udzubillah tiba-tiba aku beriman kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wal Imam Syafi'i. Dah kacau. Dia tambah-tambah pula. Hanya mazhab Syafi'i je. Mazhab itu sesat. La mazhaba illa Syafi'i. Sudah. Dia mula dah. Sebab tu jangan. Kita habis kat situ je terus. Allah tidak ada Tuhan lain. Rasul Nabi Muhammad SAW, tanpa menafikan semua peranan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ini kita punya asas keyakinan, kepercayaan kita. Maka daripada iman itulah benih yang cantik, kita kena tanam dalam-dalam. Cantik bagi saya analogi pokok. Kenapa? Benih ini, syahadah ini, iman ini kita tanam dalam-dalam. Sebab tu benih kita tak nampak bila dia dah ditanam dalam-dalam. Tapi ingat, benih itu tidak ditinggal kosong-kosong macam itu. Dia mesti dibajai. Dia mesti dibersihkan dulu, digemburkan tanah. Jangan ada makhluk perosak yang boleh mengganggu benih tadi. Benih A dah kita pilih. Tapi kalau dia tidak dibajai, tidak disiram, tidak dijaga, mati juga benih itu. Macam tu juga akidah. Seawal kita lahir, ayah kita dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat telinga, masih baby. Baby kita kata tak tahu apa. Tapi jangan cakap tak tahu apa-apa. Dalam perut mak dia lagi, bila kita dah baca Quran, cakap dengan dia dah, kita dah communicate dengan dia dah. Jangan kata dia tak tahu. Cuma dia tak boleh nak respon. Kalau dia respon, kita yang terkejut. Macam juga baby. Jangan kata dia tak tahu apa. Tengah bersih, tengah fitrah, kita isi dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ucap dah. Cantiknya, bukan ustaz, bukan cikgu, tapi bapa sendiri yang menjadi guru pertama. This is the system Allah create untuk kita, supaya anak tu kecil hormat bapa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus settle bab syahadah. Sebab tu benih tadi tu ditanam, diisi, dibajai. Sebab tu bila anak tu membesar daripada kecil, jangan bagi dia terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang salah, dengan elemen-elemen yang menyesatkan. Jaga, suburkan dia. Kita semayang, dia mungkin tak semayang, tapi letak sebelah kita. Biar terisi dia dengan Quran. Jangan terisi terus dengan benda-benda yang salah. Kitalah yang mengisi sebenarnya. Maka benih tu dah cantik. Letak dalam. Kenapa dalam? Supaya tak terganggu dah. Memang dah tersimpul dah. Tanah itu untuk pokok tu. Diri itu untuk agama Allah. Maka mudah-mudahan yang terbentuk anggotanya, pemikirannya, jiwanya semua Islam. Ni iman yang kita nak tadi tu. Dia bukan bersifat khayalan, bersifat teori kosong, agak-agak tak. Dia pasak betul-betul. Sebab tu bila iman itu dah ditanam, dengan cantik, dah disuburkan dengan ilmu, ilmu penting. Dibaca. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apa beza ilmu dengan iman? Ilmu ini biasanya sesuatu yang dapat diterima dengan bukti. Itu biasanya takrifan ilmu. Iman, benda tu kadang-kadang tak boleh nak diterjemah ataupun dibuktikan dengan bukti saintifik. Dia percaya akhirat Allah. Peringkat awal, macam mana kita nak buktikan, tapi dia letak kat sini. Sebab tu orang beriman percaya akhirat. Pernah ke masuk syurga? Tak pernah. Tapi kita semua dapat mengangan-angankan, membayang-bayangkan. Walaupun bayangan kita tu confirm tak betul, tapi kita dapat nampak. Itu iman. Hidayah Allah. Benda tu susah nak digambarkan, tapi ada kat dalam. Itu hebat.
Ilmu kita kata satu campur satu, kita boleh guna logik, satu campur satu, dia ada dua lah. Itu namanya ilmu. Oh, oksigen, hidrogen, jadi air. Itu kita boleh buktikan. Carbon dioxide kita boleh buktikan. Tapi iman beyond that. Kita punya keyakinan. Saya ingat tak perkara pertama bila Allah sampaikan kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kaum keluarga terdekat kamu. Ayat yang mengajak Nabi keluar daripada fasa dakwah senyap-senyap pergi kepada fasa dakwah terang-terangan. Apa statement pertama Nabi SAW? Nabi berkata apa? Percaya tak kalau aku katakan dekat belakang bukit ini, belakang Jabal Khubais, ada tentera sedang mara, kuda lah apa bagai. Kenapa Nabi tanya benda yang tak ada? Sebab Nabi nak test iman. Percaya tak sahabat-sahabat keluarga terdekat dia kepada dia? Percaya tu dulu yang paling penting. Tak ada pun belakang bukit tu apa-apa. Tapi sebab nak tunjukkan, percaya tak diorang ni aku nak cakap sesuatu yang di luar kotak mereka. Maka Alhamdulillah mereka percaya. Ma jarrabna alika kadhiban. Kami tak pernah ada experience kamu tipu. Ini percaya. Sebab tu bila dah percaya, Nabi suruh buat apa? Diorang akan sanggup buat. Suruh semayang, Allah, simple sangat. Nak suruh perang mati pun mereka sanggup. Sebab dah bermula dengan keimanan. Sebab itu kita yang paling penting asalnya iman dulu, yakin. Bila yakin Allah, yakin Rasul, yakin semua, suruh buat apa pun insya-Allah kita akan buat. Sebab dia bermula dengan keyakinan. Sebab tu Stephen Covey pun sebut, begin with the end in mind. Mula dengan buat benda yang paling jauh. Apa yang kita nampak ujung? Syurga. Oh, demi syurga aku buat apa-apa. Demi Allah ujung sekali aku buat apa-apa. Sebab tu kita dalam belajar pun kita percaya, mudah-mudahan aku belajar cemerlang, aku berjaya, aku akan dapat membahagikan kedua bapa. Kita akan belajar betul-betul. Bersungguh-sungguh kita akan study. Bukan nampak kerja tu semata-mata, bukan nampak for flat semata-mata, tapi nampak kebahagiaan muka mak bapak. Orang yang nampak jauh lagi, bukan setakat mak bapak, aku akan menyumbang untuk agama. Syurga tu jauh kita nampak. Itu cara kita melihat. Sebab tu benih tadi kita dah tanam dalam, suburkan dengan ilmu, suburkan dengan kefahaman, keyakinan, percayalah benih tu akan naik. Dan perasan orang Melayu pun sama juga. Kalau silap faham orang kata khurafat lah pula. Bila kita tanam, kita cakap elok-elok kat benih tu, buat nanti hidup subur lah apa bagai. Kita bukan bercakap macam Tuhan nak cakap pokok supaya hidup. Tak. Profesor Dr. Imoto daripada Jepun pun dah buat kajian. Guna apa? Beras, nasi, guna apple pun ada orang dah test. Ada 3 biji, satu yang paling kita kata puji. Yang satu lagi kita maki. Satu lagi kita biarkan. Apa kesan dia? Yang puji itu akan tahan lama. Yang kita maki itu akan cepat rosak. Dan yang ketiga yang kita diam tu pun rosak, hampir sama dengan yang kita maki. Macam tu juga manusia. Sentiasa kita cakap benda baik-baik. Itu doakan tu sebenarnya. Mudah-mudahan bila kita doakan, jadilah benda yang baik-baik. Maka macam itulah iman nak kena disuburkan. Hari-hari kita semayang, kita zikir, kita selawat, kita istighfar. Itu semua doa kita. Dan subhanallah, 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 subhanallah. Kita yakin betul-betul. Betul, aku yakin percaya Allah tu maha suci, dia tak pernah ada salah. Datanglah apa baik, datanglah apa buruk, semua yang maha baik. Allah Subhanahu Wa Taala maha suci, tak pernah buat mistake. Yang salah kita. Itu subhanallah punya impak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beza dengan syukur. Syukur kita nampak benda tu, kita pun berterima kasih. Tapi alhamdulillah, benda tu kita tak nampak, kita cari. Alhamdulillah, pagi ni aku hidup sihat. Alhamdulillah, isteri aku hidup. Anak aku hidup. Mak bapak aku hidup. Alhamdulillah, hari ini cuaca baik. Alhamdulillah. Kita cari. Yang itu lagi nikmat dia punya alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dunia kecil. Segala benda kecil. Allah je yang maha besar. Sebab tu dia kena disebut-sebut. Okay? Maka naiklah pada satu level. Iman itu dah kukuh, naiklah jadi Islam. Benih itu dah kukuh, dah disuburkan dengan apa? Naik batang pokok. Batang pokok yang kukuh tu namanya Islam. Dan perasan tak, pokok dia tak satu batang, dia dengan dahan-dahan, cabang-cabang, ranting-ranting. Itulah Islam dengan ranting-rantingnya. Islam ada apa?
Setengah panggil juga dengan nama syariat. Sebab tu panggil syariat Islamiah. Kenapa? Bila nama Islam itu, tiangnya adalah solat. Yang tu yang paling kukuh, paling nampak solat. Uish, dia ni pukul 1.10 dah sampai dah terpacak dekat masjid nak sembahyang Zuhur. 4.30 memang ada confirm. Pukul 7 dah sibuk pergi ke surau. 8.30 dah sampai dah dekat maghrib. Ni syak. Tersusun sembahyang itu tiang. Sebab dia iman, dia percaya perkara pertama yang akan dihisap adalah solat. Solat lulus, insya-Allah yang lain boleh lulus. Sebab itulah dipasak hari-hari iman itu dengan solat. Yang akhirnya bukan solat lah. Orang yang solat dijaga semua ibadat. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Haji mahal bro. Sampai 10,000, 15,000, ada yang sampai 100,000. Tak apa. Hidup aku kan untuk Allah. Aku nak buat yang terbaik untuk agama Allah. Kau baru umur 30 tahun sibuk nak pergi haji. Tak apa, aku nak buat masa muda, masih aku tengah sihat. Mudah-mudahan aku buat yang paling baik. Ada rezeki aku buat cepat-cepat. Ini contoh. Bila iman itu sudah kukuh, Islam itu akan datang dalam bentuk yang paling cantik. Kau ni belajar bersungguh-sungguh, kenapa masuk universiti bagai? Aku percaya orang yang belajar ada ilmu. Itu Iqra ayat pertama. Tentang membaca, belajar. Aku nak belajar rajin-rajin. Mudah-mudahan aku dapat sumbang kepada agama macam Nabi dapat sumbang kepada agama. Dia akan kait dengan agama bila iman itu kuat. Sebab tu ibadatnya sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu cabang dahan yang pertama. Dahan yang kedua apa? Namanya muamalat. Daripada iman. Bukan stand alone, tak. Iman yang akan menyebabkan, aku punya sembahyang macam ni, aku punya puasa. Tak, bukan setakat tu. Aku punya jual beli. Aku nak kahwin ni, duit mana? Sumber halal apa semua. Aku nak beli kereta, nak beli rumah, financing, loan apa. Semua kita jaga. Jual beli. Tengok online tak online. Nak kaya semua nak kaya. Tapi dari sudut muamalat, transaction dia, financing dia, semua dia jaga. Sebab iman yang push dia jaga semua tu. Jangan duit haram. Na'udzubillah, aku takut. Iman. Jangan kata tak ada kaitan. Kemudian masuk lepas muamalat, munakahat. Kahwin. Nak kahwin. Nak cantik. Nak handsome. Nak kaya. Tengok iman ajar apa. Fadfar bidhati din. Pilih yang paling beragama. Beragama tak mesti ustaz, tak ustaz. Semua boleh jadi. Engineer ramai yang beragama. Dia bukan belajar agama, tapi beramal dengan agama. Dia berbaksikan kepada agama. Maka bab kahwin pun, dia punya pertunangan, dia punya hubungan, jaga bab ikhtilat dan sebagainya. Termasuklah dari sudut majlis walimah. Hatta na'udzubillah, kalau bercerai sekalipun, tidak membuat dengan cara yang salah, tapi according to Islam. Semua akan dijaga. Itu munakahat. Hubungan dengan adik-beradik, mak bapak. Sentiasa utamakan mak bapak bagi yang lelaki. Isteri macam mana. Semua itu dijaga dengan cantik. Bapak mertua aku tu, mak bapak suami aku. Semua itu akan dijaga. Itu dari sudut munakahat. Bab menyusu anak apa semua sekali. Kemudian lepas munakahat apa lagi? Masuklah pula kepada bab jenayah. Kita beriman. Daripada iman tadi tu, aku macam mana pun aku percaya mesti pakai sistem Islam. Jenayah ni, bab kriminal ni, ada hudud, ada qisas. Iman yang akan push. Kita yakin, nak bunuh, hatta COVID-19 pun kita akan terfikir, hati aku nak keluar berdakwah, nak pergi sembahyang berjemaah. Tapi bila melihatkan, jangan pula tiba-tiba aku menyebabkan ada orang mati ke. Na'udzubillah, jangan main-main, bab nyawa. Seolah-olah kita pula bunuh orang kalau kita menjadi watak penyebar kepada COVID-19. Na'udzubillah. Tapi alangkah baiknya kita semua duduk kat rumah. Kita tenangkan diri. Kita sabar duduk kat rumah. Kita selamatkan. Mudah-mudahan kita dapat pahala menyelamatkan manusia semua sekali. Itu contoh bagaimana keyakinan kita tentang hudud, qisas, ta'zir. Termasuklah bab politik. Pun satu cabang daripada agama. Agama bukan politik semata-mata, tapi salah satu cabang. Iman kita mengatakan politik ada dalam Islam. Dia mengait dosa pahala, syurga neraka, sama sekali. Sebab tu jangan tiba-tiba terasing antara Islam dengan iman. Dia mesti bergerak sekali. Sebab itulah akhirnya sampai alaqat dauliyah, hubungan antarabangsa, international relationship, semua sekali. Dia berkait dengan agama, berkait dengan iman. Itu dia punya dahan-dahan. Dan yang mencantikkan pokok adalah buah dia. Daun-daun dia dan rendang. Itu namanya ihsan. Ihsan yang cantik.
Bila sempurna, benih cukup, air cukup, baja cukup, batang cukup, dahan cukup, jaga semua, datang buah. Maka bila pokok tu sempurna, iman adalah analogi pada benih yang betul, Islam pada binaannya, amalannya, batang, dahan, ranting semua kukuh, cantik, ihsan pada kecantikannya. Wah, bunga keluarlah, buahnya manislah. Bila sempurna pokok, tak ada orang nak tebang pokok, lagi orang nak tanam pokok. Kalau boleh dalam rumah ada pokok, dalam office ada pokok, sebab pokok bagi oksigen. Orang pun suka duduk bawah pokok, maka berteduhlah, bernaunglah di bawah pokok yang kita panggil iman, Islam dan ihsan. Seronok je, dapat petik buah dengan benih yang betul. Maka disitulah analogi yang boleh saya gambarkan dalam kehidupan kita. Iman, Islam dan ihsan itu saling berkait, saling melengkap antara satu dengan yang lain. Maka dari sudut itu, mudah-mudahan kehidupan kita, tak kira namanya anak, namanya pelajar, namanya ibu bapa, pekerja, siapa sekalipun, dia terkait semua itu, bermula daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tindak tanduk kita, amalan kita pasti akan berteraskan kepada Islam yang terlahir daripada iman yang sempurna. Amalan kita jadi betul, bekerja kita, tanggungjawab kita, semua kita akan sempurnakan mengikut kepada kehendak agama Allah. Dan yang cantiknya di hujung, itulah namanya ihsan. Kita buat habis baik. Bila semayang, on time. Bila puasa, kita buat dengan penuh ketakwaan, penuh keredaan. Bila belajar, kita belajar betul-betul, sebab kita yakin belajar bukan sekadar untuk for flat, bukan untuk kerja, tapi belajar untuk mencari redha Allah. Aku belajar medik supaya mudah-mudahan banyak benda aku dapat beri khidmat kepada masyarakat dan untuk agama Allah. Jadi researcher, kita akan buat research betul-betul, memberi solution, check apa yang ada dalam Quran, hadis dan apa yang ada dalam bidang yang kita belajar. Kita integrate balik semua. Dan mudah-mudahan bukan duit semata-mata yang kita cari, tapi jawapan kepada kehebatan agama Allah itu yang menjadi penawar kepada segala penyakit dan masalah yang berlaku. Sebab itu, mungkin sebagai kesimpulan, kalau boleh saya kongsikan, maka di sinilah mudah-mudahan iman itulah sebagai asas teras kepada membina Islam yang betul dalam diri kita, dan mudah-mudahan Islam itu akan jadi sempurna dengan ihsan, dengan kebaikan bila kita buat habis baik segala sesuatu yang kita lakukan. Maka saya kira sekadar tu saja perkongsian saya untuk pagi ini, untuk hari ini, untuk kita kongsikan betapa kehidupan kita amat bergantung kepada keyakinan kita. Bermula dengan keyakinan, at-tasdiqu bil qalbi, dalam ini tenang, yakin, maka kita akan terjemahkan dengan kata-kata dan perbuatan kita yang semuanya mudah-mudahan berpandukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya kira sekadar itu saja. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap, yang kurang, itu semua kelemahan diri saya minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.